Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang nampaknya di penghujung program ini semakin serius, di mana beliau tadi memberitahu kalau misai Jason King ini bernilai 3 juta ringgit, tetapi berdasarkan kepada keseriusan yang ada pada wajah dia, di mana saya mentafsirkan kegarangan yang ada pada misai dan juga jambang dia tak kurang daripada 6 juta ringgit. Dan seandainya kerajaan negeri Terengganu kekurangan wang, barangkali misai dan juga jambang itu boleh dilelongkan. Kepada barisan pimpinan dan juga pentadbir Kuza, kepada dev-dev kehormat yang saya hormati dan saya kasihi, saudara dan juga saudari muslimin dan muslimah, saudara dan juga saudari yang bersama dengan kita pada pada tengah hari ini, dan biasa berceramah malam, tak biasa berceramah pada tengah hari dan juga pagi, agak lain sedikit, apatah lagi dengan waktu kecederaan yang diberikan kepada saya. Biasanya 10 minit ini tak cukup, kerana untuk mukadimah je 1 jam. Tetapi oleh kerana itulah ruang waktu yang diberikan kepada saya yang begitu pendek dan juga begitu singkat, maka saya akan mematuhi ruang waktu yang diberikan kepada saya, iaitu saya akan habiskan tepat-tepat pukul dalam masa 10 minit. Saudara dan juga saudari yang saya hormati sekalian, di mana kita telah dengar pelbagai cerita yang cukup menarik yang selama ini tidak kita ketahui daripada beberapa orang ahli panel yang ada di depan kita pada hari ini. Dan seperti mana yang saudara dan juga saudari sedia maklum, bahawa sebelum saya memeluk agama Islam, saya beragama Buddha. Keluarga saya semua beragama Buddha, dan bila kita sebut seseorang itu beragama Buddha, maka dia memang sembah agama Buddha. Dan ini pada hakikatnya adalah salah, khususnya kepada masyarakat Cina. Kerana orang Cina bukan sekadar sembah agama Buddha, anut agama Buddha, tetapi orang Cina juga sembah berbagai agama, seperti agama daripada Jepun, merupakan salah satu mazhab Buddha, Nichiren Shoshu dan juga sebagainya. Ada Buddha daripada Siam, ada Buddha daripada India, ada Buddha daripada negara Cina, dan juga ada Buddha daripada pelbagai aliran. Bukan sekadar orang Cina menyembah agama Buddha, mereka juga sembah berbagai dewa dan juga dewi. Mereka sembah Tok Pekong, mereka sembah Pau Kong, mereka sembah Datuk Kong, dan barangkali mereka juga sembah King Kong. Maka jadilah agama dia agama Kong kali Kong. Dan inilah keadaan yang sedia wujud itu, di mana orang Cina menyembah patung-patung ini kerana mereka yakin dan juga mereka percaya bahawa patung ini boleh mendatangkan kebaikan kepada mereka, boleh mendatangkan kesejahteraan kepada mereka, boleh memberikan keselamatan, malahan boleh menjadikan mereka ini kaya raya. Sebab itulah sambil menyembah patung-patung tersebut, mereka ibarat kata patah sambil menyelam, sambil minum air, iaitu mereka minta nombor ekor daripada tokong-tokong tersebut. Termasuk juga memuja kubur-kubur dan juga macam-macam, yang kalau saya nak ceritakan pada hari ini 1-2 jam tak cukup. Secara detail saya boleh ceritakan dan juga sebagainya. Dan pada untuk menolak, di mana ramai di antara mereka berkahwin dengan orang Arab, berkahwin dengan orang Turki, berkahwin dengan orang-orang Islam daripada Asia Barat, di mana kalau kita sekali tengok, muka dia macam Karisma Kapoor, 2 kali tengok macam Jui Chawla, 3 kali tengok macam Kajol. Nasib baik tak kojo terus. Dan inilah keadaan yang berlaku. Dan ini sebagai satu bukti bagaimana Islam sudah bertapak di negara Cina. Malahan di negara Cina terdapat lebih daripada 20,000 buah masjid, dan setengah-setengah daripada masjid itu berusia lebih daripada 1000 tahun, masih kekal, tak musnah, tak rosak.
walaupun pernah diperintah oleh berbagai dinasti Cina, termasuk juga pernah diperintah sampai ke hari ini oleh rejim komunis. Tak rosak Islam di negara Cina punya kukuhnya, tapi di dalam negara kita ni, dalam masyarakat kita ni, nak cari masjid Cina susah sekali. Bukan saja susah sekali, tidak ada masjid Cina di dalam negara kita ni. Sebab itulah ada orang mencadangkan supaya kita buat masjid Cina, tetapi cadangan itu akhirnya tinggal satu cadangan, di mana tidak ada pihak yang mau pergi ke hadapan untuk melaksanakan penubuhan masjid Cina itu. Kerana di Malaysia kita sudah ada masjid Jamik, kita sudah ada masjid India, kita sudah ada masjid Pakistan, kita sudah ada masjid Kapitan, tetapi masjid Cina belum saja kelihatan. Tan juga. Sebab itulah, seandainya masjid Cina ini dapat kita laksanakan, tak kira siapa yang memulakan terlebih dahulu, khususnya kepada mereka yang benar-benar nak sebarkan Islam di kalangan masyarakat Cina, saya berkeyakinan bukan 100% tapi 220% bahawa Islam itu dapat kita sampaikan kepada masyarakat Cina, di mana menerusi penerangan dan juga program-program yang akan kita lakukan, mereka boleh terima Islam sebagai satu cara hidup walaupun bukan sebagai satu agama. Dan kerana itulah setiap daripada hadirin dan juga hadirat, termasuk juga kami yang ada di depan ini, perlu melaksanakan tanggungjawab ini dengan sebaik yang mungkin, iaitu cukup bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan daripada segi kewangan dan juga harta benda, cukup mereka memberikan sokongan moral, memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada usaha dan juga perjuangan, bukan saja untuk menegakkan, menubuhkan sebuah masjid Cina, tetapi untuk memertabatkan Islam, untuk mendaulatkan Islam, dan juga untuk menegakkan Islam di dalam negara kita ini. Dan dengan cara inilah, maka usaha-usaha kita untuk berentangi, untuk menghalang gerakan kristenisasi, gerakan daripada agama Hindu dan juga agama-agama yang lain, dapat kita lakukan. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang, iaitu penentangan itu cukup kuat, datangnya daripada kalangan orang Islam sendiri, di mana perkara yang sepatutnya mudah telah dipersusahkan. Seperti mana dikatakan oleh ahli panel tadi, bahawa banyak daripada perkara itu boleh kita laksanakan tetapi tidak terlaksana. Umpamanya persoalan yang berkaitan dengan kahwin, kenapa tak galakkan kahwin campur? Bukankah kahwin campur digalakkan oleh Islam, tak dilarang oleh Islam? Ini satu cara untuk kita berdakwah dan mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh pihak Perkim. Lebih daripada 80% orang yang peluk agama Islam di Perkim peluk agama Islam kerana nak kahwin dengan orang Islam. Dan barangkali ada di antara kita ni mempersoalkan niat mereka ni peluk agama Islam. Soal niat itu tak muncul, sebab dalam pengislaman seseorang itu ada sebab dan juga akibat dia. Dalam setiap kejadian yang berlaku di muka bumi ni mesti ada terlebih dahulu sebab, lepas itu berlaku ni akibat. Jadi kita jadikan faktor kahwin ini sebagai satu sebab. Lepas orang itu peluk agama